Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu kisah berkenaan situasi darurat kini. Cerita ini melibatkan seorang anggota polis kanan. Beliau sangat dihormati. Beliau bertugas di bawah seorang pegawai kanan atasan beliau. Pada satu hari, pegawai atasan beritahu beliau, ini adalah anak perempuan saya yang berusia 25 tahun. Saya mahu kamu hantar dia pulang dengan selamat kepada ibunya. Boleh tak? Lalu jawab pegawai kita, ya tuan. Dan datanglah gadis tersebut. Ketika gadis itu memasuki kereta, dia kebetulan melihat di tempat duduk belakang kereta ada sebuah beg, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Enjin kereta dihidupkan. Sebaik sahaja mereka keluar dari kawasan balai, pegawai polis tersebut memandu kereta amat laju, lintang pukang. Jadi gadis itu bertanya kepada pegawai polis, "Mengapa tuan memandu sebegitu laju?" Kata pegawai, "Ayah anda tidak memberitahu satu perkara, iaitu ada seorang pembunuh bersiri, serial killer, yang ingin membunuh kamu. Oleh itu, saya ditugaskan untuk menyelamatkan kamu dan kita harus bertindak cepat." Bayangkanlah, gadis itu sangat cemas dan takut. Dia duduk di belakang dan memakai tali pinggang geledah. Pegawai polis itu pandu dengan laju, memecut. Setiap kali beliau sampai di lampu isyarat, beliau tidak berhenti. Beliau merempuh segala halangan. Peraturan jalan raya tidak langsung dihiraukan. Apabila anggota-anggota pasukan polis lain memberi isyarat untuk berhenti, dia abaikannya dan terus memencut. Apabila kereta tersebut sampai ke satu kawasan di mana orang ramai sedang menjamu selera di gerai-gerai kaki lima, pegawai polis tersebut pecut ke arah mereka. Lalu gadis itu menjerit, "Apa yang tuan buat? Apa yang tuan lakukan?" Maka jawablah pegawai tersebut, "Saya akan terangkan kepada pegawai atasan saya, jangan takut. Mereka akan faham semua yang saya lakukan ini adalah sah ikut undang-undang. Kita sedang mengelak pembunuh bersiri ini." Dalam perjalanan ke rumah gadis itu, pegawai polis tiba-tiba berhenti di sebuah farmasi. Gadis itu bertanya, "Kenapa pula kita berhenti? Bukankah kita dikejar oleh pembunuh bersiri?" "Pantas tuan, pantas. Cuba kita melarikan diri." Lalu pegawai menjawab, Tidak. Saya harus rawat kaki saya. Terdapat bisul di hujung kaki kiri saya." Beliau hentikan kereta, buka pintu, keluarkan kasutnya dan tunjukkan kakinya dan berkata, "Lihat bisul ini." Kata gadis itu, "Lebih baik tuan mendapatkan rawatan." Pegawai polis pula menjawab, "Tidak, masa amat singkat. Saya hanya perlu sapu ubat saja." Beliau sekali lagi pakai semula kasutnya dan mereka kembali memandu dengan pantas. Mereka melepasi setiap had keselamatan jalan raya. Malangnya mereka merempuh pokok dan kereta itu melantun, terbalik beberapa kali dan kemudian jatuh ke sebuah tasik berdekatan. Air mengalir masuk ke dalam kereta dan gadis itu panik. Dia toleh ke arah pegawai polis itu. Pegawai polis itu berlumuran darah. Terdapat darah di sekeliling kereta. Si gadis cuba keluar daripada kereta tetapi tidak dapat. Apa yang akan anda lakukan sekiranya anda sendiri berada dalam keadaan tersebut? Bukankah anda akan cari sesuatu alat yang boleh buka cermin depan dan keluar? Pada masa yang sama, beg yang berada di belakang kereta melayang berdekatan gadis tersebut. Maka si gadis membuka beg itu dengan tergesa-gesa dan terkejut apabila menjumpai sejumlah besar wang, berlian dan kalung serta pelbagai barang berharga lain.
Dia bertanya kepada pegawai itu, "Apa yang Tuan telah lakukan? Bagaimana kita berada dalam kemalangan ini? Kita sedang tenggelam, Tuan. Tolong saya, tolong saya." Maka menjawablah pegawai polis itu, "Maafkanlah saya, Cik. Saya harus mengaku pada Cik. Saya sebenarnya telah rompak sebuah bank. Saya tidak beritahu ayah anda dan saya ingin larikan diri. Tidak, memang tidak ada pembunuh bersiri yang mencari kamu. Saya minta maaf. Tolong maafkan saya." Dan kereta itu mula tenggelam. Gadis itu terkapai-kapai memegang nyawanya. Sekarang saya hentikan cerita saya dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan bayangkan kereta itu sebenarnya adalah perlembagaan negara. Tayar kanan yang hadapan pula adalah badan yang membuat undang-undang, iaitu Parlimen. Tayar kiri pula di hadapan adalah badan kehakiman. Dua tayar di belakang adalah agensi penguatkuasaan dan semua pasukan keselamatan negara, angkatan tentera, polis dan sebagainya. Steering pula adalah perkhidmatan awam. Dan pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai polis itu adalah lencana kuasa dan mewakili kerajaan dan kabinet. Tangan dan kaki pegawai polis tersebut adalah kabinet, menteri-menteri. Kepala pegawai tersebut pula adalah Perdana Menteri. Gadis yang sedang lemas adalah tuan-tuan dan puan-puan, rakyat negara ini. Beg yang saya katakan mewakili kepercayaan orang-orang macam tuan-tuan dan puan-puan yang ditempatkan dalam pemerintahan dan dalam majoriti MP-MP Parlimen yang mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Itulah duitnya, wang. Bisul di kaki kiri pula yang tidak diendahkan oleh pegawai polis tersebut adalah virus COVID-19. Enjin kereta pula adalah semangat rule of law. Sila imbas kembali cerita ini dalam fikiran anda sendiri dan cuba pahami kisah ini dalam konteks yang baru saya gambarkan. Saya ajukan soalan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Adakah keadaan darurat ini bertujuan memberi manfaat kepada 108 atau 109 MP-MP atau bertujuan menyusahkan 34 juta rakyat negara ini? Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan.